kalau kita minum air kopi pada pagi tadi lah, air kopi pada pagi tadi, so kalau kita kencing agak-agak warna apa? Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Di antara yang halal yang haram itu ada banyak perkara yang syubhah. Ramai manusia yang tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah buah pisang kan? Buah pisang. Dan juga nak memastikan buahnya itu dalam keadaan yang subur, dia perlu dibaja ya. Jadi kalau kita lihat baja pokok ni kan, pisang, antaranya nak suburkan tanaman dan juga pokok-pokok ni, ada juga orang yang menggunakan baja daripada najis ya. Baja daripada najis, memang kalau kita lihat najis ni memang antara baja yang banyak khasiat lah, yang boleh menyuburkan pokok-pokok ni. Jadi kalau dia ambil daripada najis mughalazah bagaimana kan? Itulah yang menjadi persoalannya, yang ramai orang yang duk tanya, kalau ambil baja daripada najis mughalazah, boleh ke tak boleh ya? So dalam hal ini memang kita lihat fatwa yang adalah fatwa kebangsaan yang telah dibuat pada 1981 lagi, dah pun lama, ya, hampir 30 tahun kot 30 tahun. Dibuat baja yang diambil daripada najis mughalazah. Yang ni najis mughalazah lah yang paling komersial lah, najis tai babi lah kan, yang digunakan untuk baja. Sama ada baja pokok pisang ni, juga baja pokok kelapa ke, maka apakah boleh dimakan buahnya itu? Buahnya itu adakah juga dianggap sebagai benda yang najis? Jadi fatwa menyebutkan ianya lah najis mughalazah itu memanglah dia dah bersifat sebagai najis, tetapi bila digunakan untuk sebagai baja tanaman yang pokok-pokok yang besar sebegini, pokok pisang, pokok kelapa, pokok nangka sebagainya ya. Kalau kata di belakang saya ni bendang, ni musim dah dituai, jadi akan ditanam semula insya-Allah ya. Kalau diambil untuk yang baja yang pokok besar ni, maka fatwa mengatakan ialah ianya lah diharuskan. Harus, maknanya harus kita nak makan buahnya itu ya. Tetapi makruh bagi orang Islam. Makruh ni maknanya tidak digalakkan, sangat-sangat dituntut untuk kita meninggalkan, sebab dia akan menyebabkan kita nak kena proses sertu balik sebagainya. Jadi dalam hal ini lebih baik tak payah begitulah ya. Tapi kalau dia telah digunakan, maka hukumnya adalah diharuskan. Apa sebab? Jadi setiap hukum-hukum yang telah diputuskan tu dia juga perlu melalui proses-proses kajian kan. Sebab kalau kita lihat seperti ini kan, seperti ini baja yang letakkan di bawah ini, baja di bawah ini, kalau diletakkan sini, maka yang sedut pokok pisang yang sedut ini, dia sedut tai ke dia sedut zat yang ada pada tai? Dia akan sedut, yang dia akan serap zat yang ada pada tai itu. Kemudian dia melalui proses tanah masuk ya, akar masuk. So proses tanah ini bersifat sebagai filter. Tanah bersifat sebagai penapis. Macam juga kita lah, kita kalau kita makan, kita minum, maka buah pinggang itu dianggap sebagai filter kita kan. Kalau kita minum air kopi pada pagi tadi lah, air kopi pada pagi tadi, so kalau kita kencing agak-agak warna apa? Kalau warna itu warna hitam juga, something wrong lah, kena pergi hospital lah ya, kena cek balik buah pinggang tu. Jadi inilah sifat tanah. Sebab tu juga kita sertu menggunakan juga tanah. Kalau kita lihat, tanah itulah yang disebut sebagai penapis yang pertama. Kemudian berlakunya proses penguraian, kemudian masuk dalam pokok pisang ni berlakunya proses fotosintesis kan. Pokok ni sedut, daun mengeluarkan
ya, oksigen juga, daun juga akan sedut karbon, kan. So akhirnya dia akan pergi kepada buah ni, ya. Maka dia telah berubah sifat itu. Kalau kita nak kaitkan dengan kaedah-kaedah setengah-setengah pandangan yang mengatakan berlakunya proses istihalah itu berlaku, proses penguraian, perubahan itu telah berlaku daripada sumber najis, dia berubah kepada pokok ini, juga pergilah kepada buah. Maka fatwa mengatakanlah harus kita makan buah pisang ini walaupun menggunakan baja daripada tahi babi. Kecuali makan pisang rasa tahi babi. Kalau kata makan pisang rasa tahi babi, yang tu lain, sebab dia tidak mengubah sifat rasanya itu. Tapi kalau tanya orang yang pakar dalam pertanian, dia kata tak akan berlaku, Ustaz. Sebab itulah fatwa tu mengambil kira juga pandangan-pandangan orang Jabatan Pertanian, orang yang pakar dalam bidang agriculture ini, maka dia telah berubah sifat, maka buah pisang ini tidak akan rasa lagi lah seolah-olah seperti baja. Sebab itulah hukumnya adalah diharuskan. Tetapi dalam hal ini kita ambillah apa yang disebut sebagai yang makruh bagi orang Islam, maka janganlah duk gunakan baja daripada tahi babi tu. Baja daripada najis yang bukan najis mughlazah juga boleh. Sekarang ini dah banyak baja-baja yang telah diproses daripada bukan yang bersifat tahi babi, ya. Dia agak berbeza, jangan kata itu ikan lain, itu ikan lain kan. Macam ni kolam ikan, ikan keli, ikan sepat, ikan puyuh. Memang tempat saya balik kampung memang saya memancing di sini. Kalau yang dibela begini, yang diberikan dengan najis mughlazah, tahi sama ada tahi orang ke tahi binatang sebagainya, memang dia sebagian besarnya makanan dia itulah bersifat sebagai najis. Yang inilah baru yang disebut sebagai haiwan jalal, haiwan ajalal. Pokok lain, pokok lain. Sebab tu kena bezakan antara pokok dan juga haiwan tadi, ya. Dan juga kita lihatlah Jabatan Pertanian lain, Jabatan Haiwan juga lain, veteriner lain, ya. Macam juga baru ni kita korban, maka korban itulah di bawah bidang kuasa Jabatan Veteriner. Pokoklah di bawah bidang kuasa Jabatan Pertanian. Jadi hukumnya itu dia berbeza. Mudah-mudahan dia bermanfaat. Juga like dan share lah dalam saya punya channel Ustaz Amir Halal. InsyaAllah. Moga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.